Pendidikan untuk kehidupan, pendidikan kandil perjuangan, pendidikan jamun kemenangan, pendidikan pelita kejayaan. Pendidikan asas jati diri, pendidikan cermin akal budi, pendidikan warisan abadi, pendidikan Terengganu Bestari. Ikut jalan dengan nama Tuhanmu, ayo makinlah memburu ilmu. Pendidikan itu dedikasi, pendidikan itu motivasi, pendidikan itu prestasi, pendidikan itu transformasi. Pendidikan asas jati diri, pendidikan cermin akal budi, pendidikan warisan abadi, pendidikan Terengganu Bestari, pendidikan Terengganu Bestari, pendidikan Terengganu Bestari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada anda di luar sana kerana sudi menyaksikan ataupun mengikuti sesi webinar siri 3 GANU, YouTube GANU petang ini. Petang ini kita akan siri ketiga webinar untuk petang ini bertajuk idea video PDPC dan storyboard. Okey, bersama kita pada hari ini Cikgu Nur Hafizah dari SK Pusat Kuala Ibai. Assalamualaikum panel kita pada petang ni. Salam. Okey, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Cuaca macam mana dekat sana? Tadi hujan, sekarang dah panas sikit. Dah okey lah cuaca. Okay, Alhamdulillah. Untuk sesi kali ini kita beri tajuk idea video, PDPC dan storyboard. Okay. 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 Untuk di luar sana, peringatan mesra, ada 5 peringatan mesra yang perlu kita ikuti. Untuk hands on, kita perlukan ada laptop dengan smartphone. Yang peringatan kedua, capaian wifi hendaklah stabil. Yang ketiga, untuk dapat audio yang baik, kita akan guna, saya cadangkanlah guna headphone atau earphone. Okey, nanti untuk segmen keempat, nanti khususnya ingatan mesra keempat ni kita ada sesi soal jawab Q&A dan seterusnya kita akan bagi last kali nanti kita akan bagi pautan pendaftaran SPKPM akan diberikan semasa sesi ini akan berjalan. Okey, seterusnya lima, saya cuma berkongsi pada semua pada hari ini 5 fokus hala 7 pendidikan negeri Terengganu. Yang pertama, pemimpin global. Yang kedua, guru global. Yang ketiga, PIB KS global. Yang keempat, persekitaran pembelajaran global. Pada hari ini kita buat persekitaran pembelajaran secara global. Dan yang kelima adalah murid global. Murid global ni kita akan mendepani pelajar-pelajar dalam 5 elemen, iaitu akhlak mulia, kibat, kemahiran memimpin, gaya hidup sihat
dan berdaya saing. Okey, seterusnya sembang Cikgu Tube Ganu Siri 3 bertajuk Idea Video PDPC dan Storyboard. Saya selaku moderator Cikgu Asrul bin Othman dari Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Panel pada petang ini sangat menarik, istimewa ya. Cikgu Nur Hafizah binti Muhammad dari Sekolah SK Pusat Kuala Ibai. Betul ya? Panel kita ini Cikgu Nora, saya lebih suka panggil Cikgu Nora. Okey. Sebelum tu kita tengok profil panel. Untuk penonton semua, Cikgu Nafizah ni adalah satu rakan bengkel semasa kami bengkel di Johor, Cikgu Tube. Pada 2 bulan lepas, Cikgu Nafizah ni salah satu peserta yang terbaik di kalangan masa kami berbengkel ni. Kita tengok profil pun kita rasa wow. Dengan maklumat pendidikan dia, dia mempunyai master di UM dan pelajar bachelor di Australia ya. Sangat menariklah. Seterusnya kita tengok anugerah dan pencapaian. Yang terbaru saya tengok di sini anugerah gold medal 2020 je. Masih baru dan masih panas lah. Tahniah ya panel kita Cikgu Nora. Saya lebih suka pada Cikgu Nora sebab kami sama-sama kursus di bengkel Cikgu Tube di Bandar Tenggara. Saya kenal Cikgu Nora ni sangat kreatif, bagus untuk penghasilan video untuk YouTube. Itu untuk profil panel. Okey, macam contoh kan, kami pergi ke bengkel masa dekat Bandar Tenggara. Apabila kita melakukan kesilapan, Cikgu Faruzi, saya ingat lagi, Cikgu Faruzi akan bagi tips untuk para penonton semua. Kita tarik nafas, bila kita lost ke kita tak ingat apa-apa, kita cuba. Kita ambil relax, tarik nafas, 1, 2, 3 hembus. Okey, sesah pada Cikgu Nora. Silakan Cikgu Nora. Okey, terima kasih kepada tuan moderator kita Cikgu Asro, Coach Asro sama-sama saya punya coursemate satu bengkel dengan saya dulu. Okey. So kita akan mulakan kita punya webinar untuk hari ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton webinar kita pada hari ini dan juga selamat petang. Okay, so sebenarnya tadi bila Cikgu Asro sebutkan pasal pencapaian, sebenarnya saya rasa agak segan lah sebab bila kita tengok webinar mana-mana, biasanya pencapaian tu ada banyak sangat sampai tak cukup slide untuk dimasukkan oleh panel. Ada yang Google Certified Educator, ada yang MIE expert. So saya tak ada pun yang sebegitu, tapi insya-Allah pada hari ni yang kita nak cuba terapkan pada hari ni, walaupun kita bukanlah cikgu yang ada banyak anugerah ke apa benda, tapi kita still sebenarnya mampu untuk buat video. Tu yang penting. Okay. Salah satu perkara yang saya tak sabar nak share hari ni sebab yang membuatkan saya tak sabar nak share hari ni sebab sewaktu saya pergi ke kursus Cikgu Tube di Johor dulu, melalui penyampaian yang disampaikan oleh Fesi di sana, Cikgu Faruzi yang masa first webinar hari tu, ada Cikgu Yusof, Cikgu Koha, ada Ustaz Farid. Dia bagi satu persepsi berbeza kepada saya daripada tak ada perasaan untuk buat video, jadi rasalah yang buat video ni sebenarnya benda yang kita boleh buat, bukan tak boleh nak buat. Okay? Jadi saya nak menyampaikan, saya nak juga cikgu-cikgu penonton pada hari ini rasa benda yang sama seperti apa yang saya rasa semasa menghadiri kursus tersebut. Walaupun tak dapat banyak sebab kursus tu 4 hari, yang kita hari ni sejam je. Tapi yang kita nak at least ada benda yang kita boleh dapat nanti. Okay, so slide saya yang pertama, perlu ke buat video PDPC? Alright. Jika anda tanya kepada saya akan kata perlu. Kerana apa? Lesson learned. Kita dah merasa dah sekarang bagaimana secara tiba-tiba ada pandemik berlaku. Bila pandemik macam ni berlaku, kita tak sangka, kita tak bersedia.
Jadinya kita dah belajar daripada sini. Sebenarnya perlu buat video so that kita boleh share dengan anak murid kita. Untuk peringatan semua, untuk makluman semualah, sebab yang ni diingatkan oleh Fesi kami juga waktu kursus dulu, banyak kali diingatkan yang Cikgu Tube ni dia adalah satu-satunya program rasmi KPM. Memang bawah KPM, kalau macam cikgu mungkin ada dengar program yang lain yang berkaitan dengan guru dan YouTube, tapi yang tu alternatif. Tapi sekarang ni kalau Cikgu Tube ni siapa-siapa je boleh menyertai. Lepas tu bila kita buat ni kita tak ada KPI tau nak kejar. Maksudnya video atas cikgu sebab kita punya niat nak berkongsi dengan anak murid kita. Jadinya kita tak adalah macam kena letak, tak ada siapa nak kejar kita. Setiap minggu kena ada satu video, dalam sebulan kena ada 10 video. Tak ada siapa kejar kita. So kita buat atas kapasiti kita sendiri, atas kepakaran kita sendiri. Lagi satu, kita tak ada mengejar subscribers sebab kita buat untuk murid kita. Kalau kita rasa benda tu boleh di-share dengan cikgu lain, mungkin cikgu lain boleh gunakan untuk anak murid dia, kita boleh share. Tapi kita tak ada pun niat untuk kejar subscribers. Bila orang tengok anda punya video tu menarik dan banyak membantu, orang akan subscribe. Okay, yang kedua, kita guna bila tak hadir ke sekolah. Okay, yang ni sebenarnya mungkin sebelum ni kita tak terfikir, tapi sekarang kita, saya boleh katalah, kita boleh guna untuk minggu depan. Walaupun sekarang ni, minggu ni kan minggu terakhir persekolahan. So macam mungkin ada cikgu yang fikir buat apa nak buat video. Next week kita dah cuti dah kan. Tapi cuba fikir pada masa-masa yang akan datang pada tahun depan. Sebelum ni kita tak pernah buat macam ni. Tapi bila dah jadi yang macam sekarang, bila kita dah ada pengetahuan untuk buat video, kita boleh share kepada murid kita bila kita ada sekolah. Kita CRK, kita MC. So biasanya cikgu yang masuk, kawan rakan guru kita yang masuk, sama ada dia akan bagi aktiviti lain untuk murid kelas kita ataupun dia ajar subjek dia lah kalau dia bukan cikgu yang sama subjek dengan kita. Jadi sekurang-kurangnya kurang sikit rasa bersalah kita tak dapat datang sekolah. So kita share dia dalam grup. Lagipun saya rasa kebanyakan sekolah insya-Allah lah tahun depan still akan meneruskan grup WhatsApp setiap kelas sebab belajar daripada tahun ni macam mana. Okay? Kemudian kita ada pembelajaran teradun ataupun blended learning ataupun orang sekarang suka sebut flip classroom. Macam mana flip classroom tu? Cikgu bagi video sehari sebelum untuk murid tengok, sama ada video penerangan, lepas tu dalam kelas kita buat aktiviti dengan murid-murid, ataupun bagi video yang untuk stimulate, untuk merangsang diorang tengok mengenai tajuk tu. Dekat dalam kelas cikgu bagi penerangan yang lebih selanjutnya. Jadi sekurang-kurangnya dia dah ada prior knowledge, dia dah ada pengetahuan sedikit sebelum masuk dalam topik tersebut. Kemudian kenapa? Sebab mengikut kesesuaian pelajar sendiri. Okey, kita tahu sekarang ni ramai sangat cikgu share video YouTube. Dekat YouTube tu memang berlambak-lambak, tapi adakah ia sesuai dengan murid kita sendiri? Sebab kita yang kenal murid kita. Ada cikgu mungkin dia bagi contoh yang skema, bahasa yang skema, contoh yang tak boleh berkait dengan murid kita. Kadang-kadang dia bagi contoh yang murid kita mungkin budak kampung. So budak kita tak terdedah dengan perkara tu. Contoh kalau dalam video kita macam nak ada sense of humor kan, nak ada kecindan, unsur lawak. Dia akan jadi customize untuk budak kita sahaja sebab murid kita yang faham kita macam mana. Contoh yang senang kalau macam cikgu-cikgu orang Terengganu kan. So kalau memang dalam kelas cikgu cakap Terengganu pekat lah contohnya. Mungkin cikgu boleh aplikasikan dalam video, guna bahasa Terengganu sebab susah sebenarnya nak cari video yang cikgu mengajar bahasa Terengganu tu. So mungkin murid lebih dekat. Dan akhir sekali kelebihan dari segi konten pada guru-guru, sebabnya kita cikgu, kita tahu apa yang perlu, apa yang tak. Jadinya kalau kita mengharap video daripada luar, mungkin ada yang tak sama. Kalau contoh cikgu nak ikut silibus, mungkin ada yang tak sama dengan silibus tu. Jadi kita yang tahu konten yang mana sesuai untuk dibuat video. Okay. Kriteria utama pembinaan video PDPC. Okey, sebelum tu saya lupa nak cakap tadi. Untuk hari ni punya webinar, saya ada bahagi kepada 3 bahagian lah. Yang ni bahagian pertama, nanti bahagian kedua akan masuk tentang storyboard. Bahagian ketiga, idea video PDPC. Saya akan tunjukkan 9 video untuk cikgu-cikgu tengok. So mungkin cikgu akan dapat idea hari ni. Oh, mungkin boleh pilih cara macam ni. Alright? Okey, kita teruskan dengan kriteria utama pembinaan video PDPC. Hujung nanti cikgu akan tengok jenis-jenis video PDPC. So, apa sahaja jenis video PDPC yang cikgu pilih, kriteria utama yang ni yang memang kena ada. Okay? Yang dekat depan cikgu ni. Yang pertama, audio. Apa maksud audio? Audio ialah bunyi. So bunyi dekat sini kita boleh bahagikan kepada 2, suara kita dan juga bunyi latar lah, muzik ataupun lagu. Jadi dari segi suara, okay, cikgu bayangkan macam ni je.
kita bukan dalam kelas, kita dalam video. Macam mana nak tarik murid kita tengok video? Okay, kadang-kadang kita kat kelas ni menjerit. Takkan kita nak menjerit macam tu dalam video kan? Ataupun tiba-tiba kita jadi terlampau sopan pula dalam video. Slow je cakap. Rasa-rasa murid akan tengok sampai habis tak? Rasanya, saya rasa kalau saya pun saya tak tengok sampai habis. So, gunakan suara yang bersesuaian lah untuk jenis video yang cikgu nak buat. Yang pastinya kena jelas, clear. Penerangan clear, suara kita clear, biar murid boleh faham. Sebab kalaulah cikgu buat video yang memang sangatlah yang kita rasa macam gempak dari segi grafik semua, tapi suara cikgu hancur, memang murid tak boleh dapat message daripada situ. Kita nak sampaikan ilmu kan, kalau ilmu tu tak sampai dengan suara yang tak jelas, macam mana budak-budak, murid-murid, pelajar kita nak dapat? Okay, yang kedua, kemudiannya audio lagi satu dari segi latar belakang, latar muzik. Kita letak, maksudnya ada dua bunyi dekat dalam video kita, suara kita dengan muzik. Dia harap cikgu boleh pastikan yang muzik tu jangan lebih daripada suara kita. Sebab kadang-kadang kita rasa muzik tu sedap kan, nak bagi budak enjoy. Tapi kita tak sedar yang suara kita tu kurang, jadi kurang daripada muzik. So yang tu kena pastikan. Kalau cikgu biasa edit video, cikgu akan tahu ada audio mixing semasa edit video tu. Lagi satu, suara tu kalau boleh jangan monotonous lah macam saya cakap tadi. Kalau kita, suara kita macam ada tinggi sikit, rendah sikit, so tak bosan di situ. Okay, yang kedua, isi kandungan, content. Okay, isi kandungan ni kena berfokus. Maksudnya, okay, contoh saya ambil sebab saya cikgu bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Inggeris kita ada simple past tense. Simple past tense tu ada simple irregular, ada regular. Takkan kita nak sumbat semua benda dekat dalam video. So, kita sekarang buat video biar berfokus. Okay, contohnya simple past tense regular. Okay, kita terangkan tentang yang tu je. Kita tak masuk campur benda-benda lain sebab dia akan jadi panjang nanti. Lagi satu, isi kandungan ni sebenarnya boleh jadi pelbagai. Okay. Cikgu, sebab kita nak tunjuk video dekat orang, jadi kita tak naklah buat benda yang sama sebiji macam yang dia boleh baca dalam buku teks. Kalau macam tu budak rasa daripada dia habiskan data, tengok kita punya video, baik dia main game. Lepas tu dia baca benda yang kita nak sampaikan dalam buku teks. So macam mana cara cikgu nak olah konten tu, isi kandungan tu biar berfokus tapi dalam masa yang sama menarik. Yang tu sangat penting. Yang ketiga, panjang video, tempoh masa. Yang ni pun memang betul-betul penting sebab kalau kita tengok dekat dalam YouTube, ada juga cikgu yang share sampai dalam 15 minit, 20 minit. Tapi kalau memang betul-betul menarik tak apalah. Tapi seelok-eloknya lah yang ditipskan kepada kami dulu dalam 5 ke 7 minit. Jangan panjang sangat video sebab kita tak nak ada filler dalam video. Filler tu maksudnya benda yang kita mengisi kekosongan. Sepatutnya video tu setiap saat yang kita tengok tu semua ada pengisian. Pengisian maksud saya macam benda yang menarik, lepas tu ada tujuan. Kenapa kita letak gambar tu? Kenapa pergerakan tu macam tu? Kita tak adalah macam, okay, contohnya dekat dalam video kita menaik lah, contoh menaik. Tak adalah murid kena tunggu je menaik. Alah, boleh lajukan kan macam tu. So, dari segi panjang video ni 5 ke 7 minit. Okay, paling panjang lah 10 minit. Sebab macam saya kata tadi, kita kaitkan balik dengan isi kandungan. Kita fokus dekat satu je, tujuan kita. Apa objektif kita untuk video tu. So, fokus kat situ je. InsyaAllah memang video tak akan jadi panjang lah. Sebab cikgu tak drag panjang-panjang. Okay, seterusnya idea. Macam saya kata tadi. Idea ni, bila kita buat video yang kita tak dikejar, maksudnya kita tak ada KPI, kita tak ada orang lain push kita. Tiba-tiba dalam seminggu kena ada satu video wajib, lepas tu nak kena setiap video kena ada view berapa, subscriber berapa. Kita akan jadi lagi relax tau. Untuk dapatkan idea sebenarnya bukan benda yang senang. Idea ni macam-macam cara kita boleh dapat. Sama ada pengalaman sendiri, tengok video orang lain, daripada cerita yang kita tengok. So, sebenarnya idea kalau boleh cikgu gunalah benda yang menarik, yang wow. Ada plot twist ke kalau nak buat video. Macam-macam cara. Nanti saya akan tunjukkan hujung nanti. Mungkin cikgu akan dapat idea sikit daripada situ dan cikgu olah ikut cara cikgu sendiri. Sebabnya macam mana cara nak tarik murid kita itu yang paling penting. Idea tu kena menarik. Dan juga kalau cara mengajar tu macam mana yang dia bukan pengulangan, yang dia tak perlu nak tengok balik kat buku teks. Okey, peralatan. Peralatan ni kalau ikutkan sekarang sebab kita asas kan, yang saya bagi hari ni pun asas sahaja. Sebenarnya yang betul-betul perlu handphone saja. Okey, sebab kan sekarang ni kita memang boleh buat segala-segala video melalui handphone.
Okay, yang tu ada ni sikit PowerPoint saya tu. Sebenarnya saya nak cakap peralatan dengan aplikasi. Okay, so peralatan. Tapi bila kita dah makin lama, makin kita buat video, kita akan nampak sebenarnya apa yang kita perlukan. So sedikit-sedikit kita akan tambah. Kalau macam saya sekarang, saya ada mikrofon, saya ada holder tu yang mic hold, handphone holder tu, ada green screen juga. Kalau cikgu tengok orang yang lebih otai lah, kalau macam saya pergi kursus hari tu, memang kelengkapan mereka, cikgu-cikgu ni berpuluh-puluh ribu lah harga dia, dengan kameranya, dengan drone, dengan segala-gala benda lah. Tapi kita perlukan macam tu. Itu tengok kepakaran cikgu. Kalau kita sekadar nak buat video PDPC yang biasa, yang untuk murid kita dengar, handphone sahaja dah cukup. Dan aplikasi lah. Aplikasi sama ada yang famous sama yang cikgu guna sekarang, KineMaster. Yang saya belajar waktu kursus dulu yang bagus juga VN. Tapi yang paling saya biasa guna Power Director. So ada macam-macam. Kalau cikgu nak buat style PowerPoint, cikgu patut buat PowerPoint. Cikgu cuba PowerPoint tu pun okey juga sebab dia ada macam-macam animasi semua kat situ. So kita tengok dekat situ, tak adalah cikgu susah sangat sebenarnya nak buat. Lepas tu nanti lagi satu lighting, lampu. Ada jugalah kat rumah saya lampu. Sebabnya lampu murah je. Kalau cikgu beli yang 12 baru-baru ni, ring light tu, benda yang bulat, lampu bulat kat depan nak bagi muka kita cantik tu, dalam 20 lebih. So kena pandai cari. Tapi buat masa sekarang, kalau siapa yang tak pernah start pun langsung lagi buat video, tak perlukan pun benda tu. Yang penting yang kriteria lain ni. Okay, pencarian bahan. Pencarian bahan ni, saya baru dapat ilmu ni waktu pergi kursus. Sebelum ni saya memang tak tahu. Okay, dia mengenai isu hak cipta. Okay, bila kita buat video dan kita upload pula kat YouTube, banyak yang kita kena ambil kira dari segi gambar, dari segi muzik lah paling utama sekali. Okay, so saya just nak bagi tahu cikgu, muzik kalau boleh tak payah gunalah muzik yang kita suka, artis yang kita favourite kita kan, kita nak guna lagu dia. Tapi kalau kita nak letak dekat YouTube, seboleh-bolehnya jangan. So cara paling senang untuk dapatkan muzik yang tak ada copyright, tak ada hak cipta, cikgu buka audio library. Okay, audio library dekat YouTube. Type YouTube Studio website, masuk kat situ. Dekat belah kiri dia ada audio library. Dekat situ memang tak tahulah berapa banyak, punyalah banyak. Cikgu boleh pilih je. Sama ada ikut tema, dia ada filter kan kat situ. Cikgu boleh cari dari segi macam yang happy song, children song, yang mana yang sesuai lah. Okay, boleh cari kat situ. Gambar, saya biasa guna FreePic. Sebenarnya ada banyak website yang menyediakan gambar yang free. Gambar yang free maksudnya bila kita letak, tak adalah siapa-siapa nak claim. Tiba-tiba nanti ada YouTube hantar message kat kita yang macam kena turunkan video. So kita tak nak benda tu. Jadinya cikgu cari dekat FreePic, senang juga. Cuba Google juga, banyak website yang menyediakan foto free. Lepas tu kalau siapa yang buat green screen, cara paling senang cari dekat dalam green screen sendiri ada macam motion graphic, free motion graphic macam tu untuk green screen. Okay. Dan akhirnya storyboard ni saya akan masuk ke bahagian kedua selepas ini. Okay, so ini habis bahagian satu dah. Kalau ada apa-apa soalan ke moderator, kalau tak ada saya teruskan. Teruskan. Kita tengok dekat komen tu hanya bagi ni je Cikgu Nora. Saya lebih suka panggil Cikgu Nora walaupun nama Cikgu Nora okay kan, dengan panggilan Cikgu Nora. Dari ruang chat, live chat ni tak ada lagi, semua bagi kata-kata positif untuk kita semua Okay. Saya teruskan Okay. Alright, kita teruskan. Okay, papan cerita ataupun storyboard. Penting ke? Apa benda dia ni? Okay, kita tengok Maksud dia, lakaran imajinasi tentang apa yang hendak dipaparkan dalam satu persembahan. Okay, lakaran maksudnya gambar. Okay, so kalau macam cara paling senang untuk cikgu bayangkan macam komik lah. Dia ada dalam peta macam tu. Lepas tu dalam tu ada gambar yang menceritakan apa yang akan terjadi. Okay, so kenapa storyboard ataupun papan cerita ni penting? Sebab dia sangat berkait rapat dengan penghasilan skrip. Okay, bila kita menghasilkan video, yang hari ni saya akan sentuh video yang memerlukan suntingan lah, editing. Kita ada jenis video yang tak perlu editing, tapi yang tu memang kena bahagian lain lah, orang lain yang akan terangkan kan. So, untuk editing, kita mesti ada buat skrip. Kecuali lah kalau cikgu memang sangat hebat, boleh cakap terus je direct, habis.
Mesti ada skrip. Kalau tidak kita akan tertinggal, terlupa. So skrip ni yang skrip pendek-pendek ni kita akan masukkan sekali dekat dalam storyboard tu. Dalam storyboard tu sebab kita akan letak okay, untuk yang scene satu benda apa yang kita nak. Contohnya muka kita kat depan, bahan yang kita nak guna. Scene 2 macam mana. Bila kita tengok daripada situ, dia punya tujuan akan memudahkan pembuatan video. Kita dah ada storyboard dengan kita nampak, kita tengok balik gambar tu, okay memang sepatutnya macam ni. Dia akan ada shot macam mana nak ambil. Kita akan guna contohnya efek apa benda, kesan yang kita nak letak ke tangan ke kiri, tangan ke kanan, semua kita tulis kat situ sebab nak menunjukkan urutan cerita kita. So dekat situ kita akan insyaAllah tak akan terlepas pandang lah kalau ada storyboard sebab kita akan tengok material yang diperlukan. Okay, audio apa ni? Kita terus cari. Kita tak boleh nak terus buat video sebenarnya. So kita cari dulu sambil kita buat benda lain, kita cari, kita kumpulkan material. Lepas tu kita akan boleh shoot terus, edit terus. And then penting juga storyboard ni sebab kita boleh dapatkan pandangan dari orang lain. Contohnya bila kita nak buat video PDPC je pun tapi kita nak dapatkan pandangan daripada anak lah. Contoh sebab cikgu-cikgu ramai ada anak yang umur lebih kurang pelajar cikgu kan. Cuba tanya balik dekat anak tu. Kalau sebagai budak, dia nak tengok apa kalau belajar benda ni? Apa yang dia nak tengok dekat dalam video? Kita boleh dapatkan pandangan. So mungkin cikgu buat tu tunjuk dekat anak, tunjuk dekat rakan sekerja ke. Rasa-rasa kalau macam ni budak boleh faham tak? Rasa-rasa kalau macam ni budak tertarik tak nak tengok? Tu yang penting. Lepas tu bahasa macam ni tinggi sangat tak kita guna? Ke terlampau kita macam underestimate budak? So yang tu kita boleh gunakan storyboard untuk tunjuk dekat orang. Cara buat storyboard, proses dia, kita catat poin penting dekat situ, dekat dalam storyboard je lagi saya tunjuk. Lepas tu ada idea dan konsep kita nak buat macam mana, daripada tepi ke terbang ke apa ke, ada banyak. So ikut jenis video cikgu nak buat. So kita buat lakaran visual ataupun bertulis. Okay. So ada orang macam ramai orang kata tak pandai lukis kan. Saya pun tak pandai lukis juga. So kita lukis simple-simple je. Tapi waktu saya pergi kursus hari tu, kami diminta dibagi tugasan untuk buat yang bertulis. Nanti saya tunjuk contoh saya. Okay, ada satu ni. Saya ambil daripada template papan cerita ni daripada Cikgu Muhammad Nasha Ahmad Guntur dari SM Sains Seberun Johor. Famous cikgu ni, dia Cikgu Nash orang panggil. Ni saya nak tunjukkan dekat cikgu yang Cikgu Nash ni dia sharekan benda ni dalam Facebook produksi dia, produksi sekolah dia, produksi Al-Khalifah. So saya tunjukkan dekat cikgu contoh dia. Ni. Okay, so yang ni cikgu nampak dekat sini ada nama projek. Okay, projek kat atas. Contohlah kita nak buat video past tense. Tadi kan simple past tense so saya bagi. So dia ada dekat sini ada scene, ada shot size. Ni kalau yang detail lah. Kalau tak nak yang detail sangat pun kita just lukis kat sini. Okay, ni pertama. Yang belah bawah ni kita letak dia punya apa yang kita nak. Apa yang kita nak cakap dekat situ. So one by one kita cantum akan jadi video yang baik. Okay, lagi satu. Yang ni saya tunjuk yang contoh saya buat dekat kursus tu. Ni dalam masa yang singkat lah sebab macam kami diberi petang tu. Lepas tu sebenarnya malam tu dah kena hantar. So saya share. Yang ni ada video dia ada kat dalam saya punya YouTube lah, channel saya. Cikgu boleh tengok nanti. So ni dekat sini kau nampak, dekat sini ada audio saya letak. Ni frame number 1, mula-mula sekali shooting. So ni apa yang saya punya skrip. So apa audio yang ada, suara saya, suara music, opening, paparan dia macam mana, apa benda yang nak kena ada. So kat sini ada gambar negara, gambar bendera negara sebenarnya. So gambar macam mana cara efek dia muncul satu-satu. Masa lebih kurang berapa kita anggarkan. So daripada sini kita tengok, kita akan nampak berapa lama nak buat, macam mana cara tengok kamera tilt down. Kalau cikgu tak reti nak buat terlampau detail macam ni pun, yang penting ada storyboard tu untuk guide cikgu. Maksudnya cikgu tengok, so macam cikgu akan nampak kat sini, okay, kat sini boleh tambah something lagi kot. Mungkin untuk bagi lagi menarik. Tu pentingnya storyboard dekat sini. Okay. Okay, so lagi satu storyboard. Yang ni saya ambil daripada internet. Cikgu tengoklah contoh dia. Title, how to use the coffee machine. So dia dekat dalam video tu nanti ada 6 scene macam ni.
So nampak tak dekat scene pertama ni intro. Untuk intro benda apa yang dia akan buat? Ni ada nama shot dia lah, wide shot lah ni kalau cikgu belajar lebih lanjut, pergi kursus pula dia ada macam long shot lah, medium shot. Benda-benda tu tak payah fikir sekarang pun tak apa. So tengok ada voice over kat sini. Apa yang employee 1 cakap, apa yang employee 2 yang cakap. Yang ni rasanya macam lebih kurang video animasi macam tu. Okay? So yang ni contoh storyboard dia. Yang cikgu boleh buat je gambar orang lidi macam tu. Yang penting kita tahu benda apa yang kita nak sampaikan kat situ. Sebab kalau nak tulis yang macam saya tadi, takut cikgu rasa panjang sangat. Kalau buat macam ni pun senang. So macam saya kata tadi, cikgu tadi dia ada share dekat Produksi Al-Khalifah Facebook dia. Mungkin cikgu boleh pergi ke sana tengok. Sebab dia ada sediakan dalam Google Drive. Kalau cikgu nak download dan nak print, boleh juga. Okay, dah habis dah yang untuk yang second. Ada apa-apa soalan ke moderator? Kalau tak ada, saya pergi ke seterusnya. Cikgu Nora, di paparan untuk live chat ni tak ada je. Semua kata-kata positif, perkongsian, cakap menarik. Bagus, teruskan Cikgu Nora. Alright. So jadi kita Silakan. boleh teruskan. Kita teruskan dengan next. Okay, jenis-jenis video PDPC. Okay. Cara nak buat video PDPC yang kita nak ni sebenarnya dia bergantung kepada satu, cikgu punya personality. Yang kedua, kepakaran cikgu. Saya kata personality tu sebab apa? Sebabnya bila kadang-kadang ada cikgu yang dia malu, dia segan nak pergi nak tunjuk muka dia dekat dalam video. So dia gunakan suara je. Ada cikgu yang suara pun dia segan nak bagi tahu kat dalam video. Jadi dia buat je penerangan bertulis kat situ. Keluar kan, dia appear, lepas tu tunjukkan contoh. Ada juga cikgu buat macam tu. So yang ni dari segi personality lah, dia bergantung. Tapi macam Faisy saya dulu cakap, bagus juga kalau letak muka kita, sebab kadang-kadang budak dia jadi lagi semangat kan bila tengok muka kita dekat situ untuk bagi penerangan kat situ. Okay, so kepakaran pula. Sebab jenis-jenis video yang saya nak letak nanti ada 5 jenis, tapi sebenarnya kat luar tu banyak lagi jenis. Okay, so kepakaran ni bergantung sebab ada video yang cikgu mungkin boleh, kalau cikgu pandai PowerPoint, sebab PowerPoint banyak benda juga boleh explore, cikgu boleh guna yang PowerPoint tu. Kalau ada yang macam memang dia punya tahap tinggi dah, dia boleh buat green screen, boleh guna green screen. Tapi macam kita katalah kepakaran, kita boleh belajar slowly sebenarnya, sebab sekarang ni banyak webinar, banyak juga video-video dari cikgu-cikgu yang Malaysia ni buat tutorial kan, macam mana cara nak guna animasi, macam mana cara nak buat, macam mana nak masukkan elemen kartun macam tu, macam mana nak guna green screen. So ada banyak. So yang tu kita boleh timba slow-slow lah. Kalau cikgu memang tak ada kepakaran untuk tu, kita boleh buat yang asas dulu. Alright, kita tengok yang first. Video PDPC rakaman bertulis. Okay, maksudnya tak ada muka kita, ada tangan kita je dan kita terangkan dekat dalam video tu. Okay, video pertama yang saya nak tunjuk ni, video daripada, video ni kita rakam waktu kita tulis tu, kalau bagi penerangan lah kan. Okay, video daripada Cikgu Nora Sinta binti Abdul Hadi. Cikgu Nora Sinta ni guru matematik daripada Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Okay, channel dia nama Teacher Sita. So kalau cikgu-cikgu nak tengok lepas ni, nak subscribe ke apa nak tengok, boleh. So saya tunjukkan dulu video dia. Okey, perkara pertama perlu ada app Zepeto. Okay, cari saja di Play Store dan install.
Okey, dah set install. Eh, Dan kita open. kenapa ni? Cikgu dengar tak audio? Moderator dengar tak audio video ni tadi? Audio tadi yang awal-awal tu tak dengar. Memang tak dengar langsung Teacher Nora. Dah Oh, share, okey. Lepas share audio ke? share audio sekejap Okey. Yes, tengok sekejap. Sebab yang ni yang penting lah nak tunjuk dekat semua cikgu sekejap Cikgu, jenis-jenis kan? saya tengok Okey, sekejap. Ini sekejap. Okey. Cantik. Okey, tu ni Baru contoh dia jelas. salah satu. Alright. Okey, rasanya yang tu yang Cikgu Sinta punya kan? Alright. So, sekejap saya try sekejap sebab yang lain ni sebab saya ada 9 video nak tunjuk ni. Kalau tak dengar tu susah juga. Kejap saya ni sekejap Okay, alright, kita tengok video kedua. Video kedua ni video saya sendiri. Okay, video kedua sama juga tak ada muka tapi kita gunakan aplikasi. Aplikasi ada banyak whiteboard animation yang ramai-ramai cikgu luar guna, Doodly, VideoScribe. Tapi yang saya try Benime. Benime ni dia free. Lepas tu dia senang lah, dia yang asas. Ada banyak limitation tapi boleh try. Kalau cikgu nak yang lebih yang berbayar macam tu boleh ambil Doodly, lagi cantik lah. So saya tunjuk video saya. Cikgu Nora, video masih tak, audio masih tak jelas, tak dengar. Tak dengar audio. Sekejap. Sekejap. Macam mana ya? Sekejap. Dekat sini kot. Video saya Cikgu Nora ni. Video saya yang tu. Sekejap. Okey. Boleh kok kejap. Okey. Okay, Teacher Nora Channel. Okay, kita try lagi sekali. Yang mana satu? Okey, try lagi. Teacher Nora, try lagi sekali yang mana satu ya? Yang first Ya? Yang Hello everyone. Yang tu yang tu. Okey, cantik. Okey. Dengar jelas. If you want to write a story, it's plot. What is plot? It is a sequence of events in a story. Maksudnya, perjalanan cerita atau perkara-perkara yang berlaku dalam cerita mengikut turutan. Plot has 5 elements. The first one is exposition. We introduce the characters, time and place here. Ini menulis rasanya sampai situ kot. Now, let me show you. Okay. So, yang tu adalah contoh bila kita
Sekejap, nak share screen Bila balik. kita hasilkan video kan. Okay, yang tu adalah contoh bila bila kita menulis je, suara je, tapi tak ada muka kita. Okay, contoh yang kedua ialah, okay, saya jumpa video PDPC ni sangat menarik. Lupa nak cakap tadi, Cikgu Nora Sinta tu, video dia ada banyak, ada subscriber pun 1,000 lebih dah. So menariklah video dia untuk cikgu tengok. Yang kedua, video PDPC menggunakan PowerPoint. Okay. Dia menggunakan animasi dekat dalam PowerPoint untuk beri penerangan. Saya pilih video Cikgu Piong Si Siu, guru pemulihan dari SJKCP Yuan Kampa Perak. Dia punya channel AP Art Channel. Okay, kita tengok. Minta lah ada pula Jangan tak ada dah lah. Sekejap kita tengok mana tadi. Okay. Selamat datang ke kelas pemulihan Cikgu Piong. Ada ke suara? Hari ini kita akan belajar tentang perkataan KV. Okay, untuk isi pengajaran pada hari ini, kita akan mempelajari 10 perkataan KV. Kita akan membaca, mengeja, membaca bacaan bergrade dan cikgu juga sediakan kuis pada akhir sesi pengajaran. Untuk set induksi, kita juga akan membuat aktiviti warm up iaitu menggerakkan mata dengan mengikut arah mata. Dan tema yang terpilih pada hari ini adalah pelbagai jenis makanan. Gambar pertama menunjukkan sejenis sayur-sayuran iaitu labu, roti. Seterusnya, kita masuk kepada sejenis sayur-sayuran lagi iaitu sawi. S-A-W-I-W. Sawi. Okay. So, cikgu tengok daripada situ. Yang tu tadi video yang Cikgu Piong ni. Menarik. Cikgu Piong ni punya channel pun dia ada benda-benda lain juga yang dia cikgu yang berseni lah. Memang dia buat lukisan yang cantik-cantik. So, cikgu boleh tengok dekat channel dia, AP Art Channel. Okay, kemudian yang ni saya rasa ramai juga cikgu yang nak try kot PowerPoint sebab ramai cikgu boleh guna PowerPoint kan. Lagi satu, PowerPoint ni kalau kita nak letak muka pun boleh sebab kita ada dekat sini. Cikgu boleh rakam audio dan video guna, cikgu tengok balik nanti dekat dalam PowerPoint, cikgu buka dekat belah atas tu dekat tab slideshow ada record slideshow. So record slideshow tu kita boleh masukkan muka dengan suara. Kalau kita nak suara je tak ada muka pun boleh. Kalau kita nak dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Lepas tu dia ada pointer juga yang color-color. So cikgu boleh pilih dari situ. Dan ramai juga cikgu saya tengok guna aplikasi seperti Screencast-O-Matic. Ni untuk record screen dalam masa sama ada muka kita kat depan. So cikgu boleh cuba nanti. Next, kita ada video PDPC di sekolah. Okay, video PDPC di sekolah ni kita letakkan penerangan dengan contoh aktiviti. Tak semestinya muka cikgu ada. Cikgu kan biasa rakam juga yang budak-budak buat eksperimen lah, yang mungkin latihan. So cikgu boleh letakkan penerangan dekat situ dan tunjukkan contoh. Okay, contoh yang dekat sini saya ambil moderator kita punya. Sebab moderator kita orang hebat. Dia jurulatih olahraga lari berpagar ataupun hurdles. Dari Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, Cikgu Asro. Okay, so saya nak tunjuk contoh Cikgu Asro punya video. Macam mana dia buat video yang aktiviti. Alright. Ya, saya buat kualiti ni sikit je. Okay, so yang moderator kita buat
dia letak nota dekat depan. Lepas tu macam mana cara pergerakan tu. So kalau cikgu lain yang dekat luar nak tengok ataupun pelajar lain lah yang memang masuk dalam sukan ni boleh tengok cara latihannya tu. Yang ni memang sangat menarik lah sebab jarang kita nak tengok. Okay, next. Cikgu Suryati binti Nasir. Yang ni pun sama berbengkel dengan saya dekat Bandar Tenggara Johor itu. Dia guru sains dari SMK Datuk Abdul Rahman Yassin Johor. Okay, kita tengok video Cikgu Su. Channel YouTube dia Cikgu Su. Okay, so menarik. Dia ambil eksperimen yang buat memang dekat dalam makmal dah. So, lepas tu dia letakkan penerangan dekat situ. Okay, benda apa yang kena buat? So yang ni cikgu-cikgu lain boleh ambil dan juga murid lain, pelajar lain yang kelas lain nak tengok pun boleh kalau memang tak sempat nak buat eksperimen ke apa kena kan. So boleh cari channel Cikgu Su Next kita ada video PDPC berserta muka. Okay, yang ni yang ramai cikgu susah nak buat. Bukanlah susah kalau personality dia jenis segan nak ke depan kan. Tapi sebenarnya yang ni senang juga nak buat sebab kita record je. Okay, kita boleh buat seperti style ML Studio. Kalau cikgu familiar dengan ML Studio ni, dia bercakap ke depan muka je. Lepas tu adalah keluar benda dia tunjuk sekejap. Tapi memang kena betul-betul yakin lah muka tu ada daya penarik. Tak semestinya cantik ataupun handsome tapi boleh ada aura nak tarik orang. Ataupun boleh mengajar seperti dalam kelas atau dalam bentuk eksperimen. Mana-mana pun boleh. Okey, saya ambil contoh daripada sama bengkel dengan saya juga, Cikgu Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin, guru sains dari SMK Seri Titiwangsa Kuala Lumpur. Dia punya channel YouTube Teacher Tuan Juhaida. Okey, kita tengok. Hai semua, berjumpa kita dalam rancangan Mudahnya Sains di Rumah. Okey, nama Cikgu Tuan Juhaida dari SMK Seri Titiwangsa. Hari ini kita akan belajar Sains Tingkatan 1, Bab 8, Cahaya dan Optik. Stay tune. Okey, gelas kaca, air dan juga duit shilling. Okey, so sekarang ni perkara pertama, letakkan duit shilling di bawah gelas. Maksudnya awak letakkan gelas di atas duit shilling. Kemudian letak pula piring di atas gelas tersebut. Adakah anda masih nampak duit shilling tersebut? Tada! Duit shilling tu dah hilang. Baiklah, sekarang kita ke aktiviti yang kedua. Walaupun cikgu tak pandai melukis, cikgu cuba. Sekarang cuba murid-murid tengok dan lihat serta perhatikan bila cikgu letak gambar ini di belakang gelas yang berisi air. Cuba perhatikan apa perbezaan. Okey. So, cikgu ni siap buat magic trick. Menarik lah sebenarnya. Saya memang tertarik tengok video ni. Sebab dia ada buat macam magic. Lepas tu dekat hujung tu dia tunjuk sekali macam mana sebenarnya sains tu di rumah. So, memang sangat menarik. Channel Teacher Tuan Juhaida ni. Okey, boleh cikgu-cikgu lain boleh tengoklah nanti. Okay, last sekali. Ramai sangat orang tanya pasal ni. Bila kita share video je, wah macam mana nak buat video green screen ni? Okay, dia tak semua benda sesuai untuk green screen. Tapi saya tak nak cakap lanjut sangat sebab hari Selasa ni kalau cikgu betul-betul nak tahu pasal green screen, Sifu saya akan bagi webinar.
Memang betul-betul khas untuk green screen, nak buat macam mana, apa peralatan, do's and don'ts semua tu, cikgu pergi tengok hari Selasa nanti. So, hari ni yang saya nak tunjuk ada 3. Satu daripada, yang pertama daripada Ustazah Syafiqah Nabilah binti Razali. Dia menggunakan PowerPoint campur green screen. Guru Pendidikan Islam SK Taman Bukit Tiram, Johor. Okay. Channel YouTube dia Ustazah Nabilah Razali. Ustazah ni hebat. Dia baru setahun lebih mengajar, sama kursus dengan saya itu. Tapi dia punya video dia mendapat video dia memang mendapat sambutan lah, ada sampai 29,000 view. Sebab memang hebat. Yang ni pun sama. Okay, kita tengok yang ni. Take flight. Hai, Assalamualaikum. Saya Ustazah Nabilah Razali. Jangan pandang belakang, tapi selangkah ke hadapan. Aduh, banyak soalan tak faham. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik. Hai, bagaimanakah kehidupan kita ini jika tanpa guru? Pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 yang Betul. Yang ketiga, menjelaskan adab terhadap guru dan apakah hukum adab terhadap guru? hukum beradab dengan guru adalah wajib. Okay. So cikgu tengok karakter Ustazah ni sangat menarik. Ni bukan penyanyi Nabilah Razali kan, Ustazah Nabilah Razali. Dia berlakon, memek muka, suara. Lepas tu belakang dia bertukar-tukar green screen, sangat menarik. Boleh tengok lah, ada dia punya YouTube. Memang banyak lah video dia, so boleh tengok nanti. Okay. Yang seterusnya adalah sifu saya lah. Saya tunjuk video sifu saya. Sifu saya yang awal-awal dulu Fesi dekat Bandar Tenggara, Cikgu Koha. Ni sifu kedua saya, dia banyak tolong dari segi green screen. Kita buat seperti berada dalam dunia lain dan berinteraksi dengan dunia tersebut. So cikgu macam seolah berlakon. Bila berinteraksi dengan dunia tersebut, maksudnya cikgu pegang benda kat situ. So kita nak tengok video dia. Cikgu ni Cikgu Muhammad Hasnul Anwar bin Ahmad Sabri. Ya? Cikgu Nora. Ya? Kita ada lagi 5 minit 5 minit terakhir. Okey, apa ni? Kita Ini yang okey. boleh. Kita ada 2 je video nak tunjuk kau. Ada soalan dekat live chat untuk Cikgu Nora. Okey. Kita teruskan je lah sekejap. Kita cepatkan lah yang okey. Okey, kita tunjuk sekejap yang video ni video ni last. Okey. Hello kids, you're with me, Mr. Hasnul, the Explorer. You can't see me clearly? Oh, wait, let me swipe all the spider webs first. Much better. Right now, I'm inside the tomb of Tutankhamun. You know where it is? Do you know that, besides Mummy, the bat... So it's better not to wake them up. And let me show you something interesting. This is the coffin. And you know what's inside? It's Mr. Tutankhamun. Let me open the coffin for you. No worries. Okay. So sebenarnya saya ada juga video green screen, tapi sebab kita dah kesutukan masa ni, kalau cikgu nak tengok video green screen saya nanti, cikgu pergi je lah dekat channel saya, Teacher Nora. So hari ni tak sempat nak tunjuk dah ni. Sebab kita dah nak masuk Q&A session. Okay. Okay. Untuk penonton yang green screen last tu adalah suami kepada Cikgu Nora Cikgu Hasno. Minggu depan kita akan ni hari Selasa. Ada satu soalan Cikgu Nora daripada Cikgu L. Ini merupakan sifu kita ni, orang kuat kita ni di negeri Terengganu ni. Macam Cikgu Tube Terengganu. Okay, soalan dia, apakah kelebihan jika guru sendiri yang buat video PDPC? Okay, ni sama macam yang saya cakap tadi lah dekat slide yang awal tu. Bila kita yang buat sendiri, berbanding kita ambil daripada cikgu lain punya, kita tahu apa yang macam mana fokus kita dekat murid. Maksudnya
mungkin pelajar kita dia lemah ada setengah-setengah bahagian je, ataupun dari segi penggunaan bahasa. Ada setengah-setengah murid bila dia dengar bahasa standard macam ni, dia susah sikit nak tak boleh tangkap tau. So mungkin boleh gunakan bahasa harian yang kita guna. Lepas tu contoh-contoh macam kita biasa buat lawak dalam kelas kan dengan pelajar kita. So kita ada macam that benda yang kita dua-dua faham. Murid kita faham, kita faham. Tapi cikgu lain tak ada benda tu. So bila kita buat sendiri, murid kita pelajar tu akan lagi tertarik untuk tengok video kita sendiri. Lagipun kalau ada muka cikgu dia lagilah dia macam, teacher, terus nak tengok kan. Macam tu lah kelebihan dia. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Nora. Kesimpulannya, bila kita buat PDPC dalam video ni, kita pulang pada cikgu masing-masing. Tak kisah nak guna tangan ke, nak guna video ke, nak guna suara dengan green screen ke, ni terpulang. Terpulang pada kreativiti masing-masing cikgu di luar sana. Okey, seterusnya saya mohon kita sama-sama subscriber untuk Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu. Sama-sama saya mohon penonton pada petang ini untuk subscriber dan kita upkan subscriber untuk Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu. Okey, seterusnya. Okey, yang dinanti-nanti oleh semua cikgu pada petang ini, para penonton, sembang YouTube Ganu 3 ini boleh key in kehadiran melalui sistem pengurusan latihan KPM di link ini. Harap semua hadirin ataupun semua yang menyertai petang ini mohon isi kehadiran untuk sesi Cikgu Tiuk Ganu Siri 3 pada petang ini. Seterusnya, okey, rasa kata terakhir untuk sesi kali ini, masa memang cemburukan kita ni. Cikgu Asrul tersekat di situ. Masa dah hampir tamat, saya bagi dalam kata terakhir dari Cikgu Nur. Okey Cikgu Asrul, thank you kata-kata terakhir. Saya harap apa yang dikongsikan pada hari ini sedikit sebanyak boleh dimanfaatkan oleh cikgu-cikgu lah. Daripada tak ada video, boleh bermula dengan buat video yang asas. Kalau dah ada ilmu sedikit, tambah lagi ilmu, boleh tengok daripada webinar ataupun YouTube tutorial yang cikgu-cikgu Malaysia buat, so that kita boleh berbakti pada murid kita, tak kisah sama ada sekolah berjalan ataupun daripada rumah. Okey, semoga bermanfaat apa yang saya kongsikan pada hari ini. Okey, Cikgu Nora mungkin boleh promote untuk sesi seterusnya. Okey, so sebab kita tak tahu kat mana moderator kita, saya tolong promotekanlah untuk sesi kita pada hari Selasa ni. Kita ada sembang Cikgu Tiuk Terengganu 4. Okey, green screen dalam PDPC. Okey, moderator dia Cikgu Rohani Deraman dan panel Cikgu Muhammad Hasnul Anwar bin Ahmad Sabri. Ni yang saya kata tadi sifu saya. Sebab tu saya tak cerita panjang sangat pasal green screen. Sebabnya kalau cikgu nak belajar macam mana nak buat green screen dengan segala peralatan, dengan apa yang perlu, apa yang tidak, bolehlah menonton green screen dalam PDPC pada hari Selasa ni, waktu yang sama di channel ni.
Okey Cik Nora, okey. Tadi ada masalah teknikal. Okey, pastikan semua cikgu untuk kita ikuti sesi yang keempat, Cikgu Tube Ganu siri 4 bersama panel Muhammad Hasrul Anwar bin Ahmad Sabri. Ini merupakan suami kepada panel kita hari ini, Cikgu Nora. Kita sama-sama bagi sokongan kepada Cikgu Ganu kita. Lepas tu moderator oleh Cikgu Rohani Deraman. Sama-sama kita ikuti. Kita akan jumpa pada hari Selasa 15 Disember 2020, masa yang sama 2.30 hingga 3.30 seri webinar Terengganu. Dengan itu, maka berakhirlah sesi Cikgu Tube Ganu siri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Nora panel pada petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum.